Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasih Tuan Imam, Tuan, jamaah kita pada malam ini, Ustaz dan Nasir, khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini, bersama kita berhafalan hadir di rumah dan seterusnya untuk mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz. Jadi pada malam ini kita teruskan pengajian kita di muka surat 28. Jadi saya tanggung mangsa Ustaz untuk teruskan pengajian soalan. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli bait Rasulullah wa ashabi Rasulullah إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Sarsalikin 108. Sifat yang ketujuh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmi fid-dharain amin. Dan sifat yang ketujuh al-kalam, artinya berkata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan tiada berhuruf, dengan tiada bersuara, dan ta'alluq ia dengan barang yang ta'alluq dengan dia adalah ilmu, dan yaitu ta'alluq kepada tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang mustahil dan tiap-tiap yang jaiz. Wa annahu ta'ala mutakallimun amaranahu wa ada mutawahhidun bi kalamin azaliyyin qadimin qa'imin bidzatihi la yashbuhu kalamuhu kalamul khalq. Sifat yang ketujuh bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-kalam, yakni berkata-kata. Allah Subhanahu wa taala berkata-kata. Kenapa? Sebab di antara sifat berkata-kata dan sifat bisu, maka sifat bisu itu ada sifat yang kurang. Kalau manusia di antara berkata-kata dan bisu, maka bisu itu sifat yang kurang. Maha suci Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kekurangan. Maka itu dari akal. Dari akal bahawa Allah Taala itu berkata-kata, yaitu jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkata-kata, maka dia bisu. Maka bisu itu adalah sifat yang kurang. Maka wajib Allah Ta'ala berkata-kata. Itu dari akal. Adapun dalil naqal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima. Maka berkata-katalah Allah Ta'ala dengan Nabi Musa dengan perkataan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata-kata. Maka berkata-katanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Maka disebut bahawa berkata-kata Allah Ta'ala itu tidak dengan huruf. Nanti kita sebut Quran macam mana? Dan tidak dengan suara doa. Maka apabila ulama berbicara tentang Al-Quran, secara umum kita kata Al-Quran adalah kalam Allah. Bila kita baca Quran, kita kalamun qadimun la yumallu sam'ahu. Doa ni kan.
Secara umum kita kata Al-Quran kalam Allah. Tapi bila kita perincikan, kita perincikan lagi, yang namanya Fatih itu dibuat tulisan dakwah kita kata. Sebab itu ulama perincikan bahawa Quran itu adalah dilalah, dalil kepada kalam Allah. Al-Quran itu adalah dalil kepada kalam Allah. Ada perlu dibincang satu persatu. Quran itu dakwah itu memang makhluk, konteks itu makhluk. Tapi secara beradab dia, kita kata Quran kalam Allah. Sebab itu bila diberikan ta'rif Al-Quran, maka ta'rif Al-Quran itu kalam Allah al-munazzal ala rasulih. Bila kita bagi ta'rif Al-Quran, ulama ta'rif Al-Quran itu kalam Allah al-munazzal ala rasulih, yang diturunkan ke atas Rasul dia. Diwasati Jibril, dengan pertanyaan Jibril alaihi salam. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu panjang lebar perbahasan ulama tentang Al-Quran tersebut. Al-Quran secara adab dia tidak mengatakan Al-Quran kalam Allah. Semua bila kita perincikan, maka huruf-huruf itu adalah tulisan itu oleh makhluk. Maka ada pun kalam kepada nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka kalam Allah taala itu disebut tidak berhuruf dan tidak bersuara, dan ta'alluq ia dengan barang yang ta'alluq dengan dia oleh ilmu, bermaksud ta'alluq dia bermaksud kalam Allah taala itu kepada siapa. Begitu juga bila ketika Allah taala berkuasa kudrah, di manakah ta'alluq kudrah Allah taala. Bermaksud kudrah Allah taala itu ditujukan kepada siapa. Itu yang lain. Jadi ta'alluq ini berkaitan dengan apa? Maka kalam Allah taala itu terta'alluq dengan dia oleh ilmu, yaitu ta'alluq kepada tiap-tiap yang wajib. Kewujudan wajib adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tiap-tiap yang mustahil tertaruh kepada sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tiap-tiap yang jaiz dan tiap-tiap yang harus bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus ini dimaksudkan harus adalah makhluk. Jadi makhluk ini disebut sebagai keharusan. Kemudian wa annahu ta'ala mutakallimun, artinya wajib kita i'tiqad bahawasanya Allah taala itu berkata-kata. Mutakallimun, dia berkata-kata. Kata-kata yang menyuruh. Mutakallimun yang menyuruh, yang menegah, yang menjanjikan. Mana Allah Ta'ala itu mutakallimun, Allah Ta'ala itu amarna, dengan kalam Allah Ta'ala itu dia memerintahkan kita. Jibril beritahu, dan dengan kalam Allah Ta'ala itu memberi faham, menegah. Kemudian dengan kalam Allah Ta'ala itu juga kita mengetahui janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala orang yang beribadat, yaitu janji Allah kepada ahli ibadat itu syurga, dan menjanjikan akan segala orang yang berbuat maksiat itu dengan azab neraka. Dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkata-kata dengan kalamnya yang azali. Azali bermaksud sedia kala.
Qadim juga bermaksud sedia kala. Azali bermaksud sedia kala. Qadim juga bermaksud sedia kala. Semua ulama bezakan sedikit kalimah azali dan juga kalimah qadim. Kalau diterjemahkan secara bahasa, azali sedia kala, qadim sedia kala, bermaksud tidak ada permulaan. Jadi sekali kita terjemahkan mana azali dan qadim, makna yang sama. Allah Ta'ala itu qadim. Tidak ada yang qadim kecuali Allah. Jadi boleh disebut bahawa sifat Allah Ta'ala itu qadim. Boleh disebut sifat Allah Ta'ala itu azali. Dua-dua. Allah Ta'ala itu ada sifat kalam. Bila lah Allah Ta'ala mula berkata-kata, qadim, sedia kala. Allah Ta'ala itu sifat dengan kalam azali, sama makna. Qadim azali makna yang sama. Tetapi bila diperincikan, ada perbezaan di antara istilah qadim dan azali. Dan ulama kata setiap azali itu adalah qadim, tetapi tidak semua qadim itu azali. Setiap azali adalah qadim dan tidak semua qadim itu azali. Jadi apa beza qadim dan azali? Ulama membezakan qadim dan azali. Qadim itu adalah sifat yang sabit, sifat yang sabidah. Qadim itu adalah sifat yang wujud. Sifat yang wujud bagi Allah itu qadim. Adapun sifat yang tidak wujud, macam mana kata sifat yang tidak wujud? Contoh, sifat yang ada kepada Allah itu, sifat itu ada pada dirinya. Contoh, dia kata kita bagi sifat cawan ni, boleh bagi sifat cawan ni. Kita sifatkan cawan ni, sifat apa cawan ni? Pendek lah. Pendek lah kan? Apa lagi sifat dia? Ataupun kawin dia. Sifat cawan ni keras, kawin lah. Jadi sifat keras ni wujud ke tak wujud? Ada lah sifat kawin kan? Sifat kawin. Dan kita kata dia kawin dan bukan lembut. Dia bukan lembut, dia kawin. Dia bukan lembut. Jadi bukan lembut tu wujud tak? Contoh yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan Esa, wahdah. Allah Taala bersifat dengan wahdah, Esa. Allah Taala Esa. Jadi sifat Esa tu ada tak pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada. Dan Allah Taala la syarikalah. Allah Taala tidak ada sekutu dia. Allah Taala tidak ada sekutu dia. Allah Ta'ala tidak ada sekutu. Allah Ta'ala itu Esa, wahdah. Sifat wahdah itu ada pada Allah SWT. Wahdah. La syarikalah. Allah Ta'ala itu la syarikalah. La syarikalah ni ada atau tak ada? Tapi yang ini sihir lah. Langsung diam otak ada. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Allah Ta'ala tidak sekutu. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi ulama kata sifat Esa Allah Ta'ala itu qadim. Sifat Esa Tuhan itu qadim. Sebab Esa itu sifat yang wujud bagi Allah.
Tapi la syarikalah, ataupun soalan kita tanya soalan, Allah Ta'ala itu esok, semenjak bilakah Tuhan itu esok? Semenjak bila Tuhan itu esok? Nah, tapi ada jawab. Ya? Semenjak bila Tuhan esok? Tak ada semenjak lah. Sebab sedia kala Tuhan itu esok. Tidak ada permulaan. Allah Ta'ala itu esok sedia kala, maksud qadim. Keesaan Tuhan itu qadim. Allah Ta'ala la syarikalah, tidak ada sekutu. Semenjak bila lah Tuhan tak ada sekutu ni? Ada orang yang tak boleh tegak. Allah Ta'ala la syarikalah, Allah Ta'ala tidak ada sekutu. La syarikalah, Tuhan tidak ada sekutu. Jadi ketika Tuhan itu esok, semenjak bila Tuhan esok? Sedia kala qadim. La syarikalah, Tuhan tidak ada sekutu. Semenjak bila Tuhan tak ada sekutu? Bila kita kata Allah Ta'ala tidak ada sekutu, kita tak kata tidak ada sekutu itu qadim. Kita tak sebut, sebab benda tak wujud. Allah Ta'ala tidak ada sekutu. La syarikalah, semenjak bila? Semenjak sedia kala. Tapi kita tak sebut la syarikalah itu sifatnya qadim. Dah. Kalau esok itu qadim. Esok Tuhan itu qadim. Sebab dia sifat yang wujud. Memang Tuhan itu esok. Maka esok itu qadim. Tapi kalau la syarikalah, Tuhan tidak ada sekutu. Sebanyak bila Tuhan tak ada sekutu? Kita tak kata Tuhan itu tidak ada sekutu qadim. Tak. Kita kata Tuhan itu tidak ada sekutu azali. Sebanyak azali. Sebanyak bilakah Tuhan tidak ada sekutu? Sebanyak azali. Kenapa? Sebab kalimah azali digunakan bersifat yang wujud dan digunakan bersifat yang tidak wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala esok qadim. Allah Ta'ala tidak ada sekutu, tidak ada dua Tuhan. Tidak ada dua Tuhan. Allah Ta'ala itu sifatnya esok, tunggal. Sebanyak bila tunggal? Qadim. Kita sebut qadim boleh, azali boleh. Tuhan itu tidak sebut, Tuhan itu bukan dua. Sebanyak bila lah Tuhan itu bukan dua? Kita tak sebut qadim, tak sebut. Sebab benda tak ada. Maka kita kata Allah Ta'ala itu tidak ada dua sebanyak azali. Kenapa? Sebab kalimah azali boleh digunakan bersifat yang wujud dan sifat yang tidak wujud bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan mendengar, sami', sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sama, mendengar. Wujud tak sifat sama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wujud. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak bila lah Tuhan itu mendengar? Qadim, azali. Allah Ta'ala itu bukan pekak. Sebanyak bila lah Tuhan itu bukan pekak? Bila bukan pekak itu kita tak kata qadim. Bukan pekak, sebanyak azali. Sebab pekak itu satu yang tidak ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tak kata dia qadim, kita kata dia azali. Maka azali ini digunakan untuk kepada sifat yang wujud dan sifat yang tidak wujud bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun qadim, sifat yang wujud bagi Allah. Sebab itu kita kata Quran kalamun qadim. Kalam Allah tak kalamun qadim. Sebab sifat yang wujud. Qudrah Tuhan qadim, azali pun boleh. Sebab azali juga boleh kita gunakan kepada sesuatu yang wujud. Tapi lebih kita gunakan qadim lah. Qudrah Tuhan qadim, mendengar Tuhan itu qadim, iradah Tuhan itu qadim.
Iradah Tuhan bukan baru. Iradah Tuhan itu qadim. Bermaksud itu yang dia sebut kehendak Tuhan itu sudah selesai. Kehendak Tuhan sudah selesai. Kehendak Tuhan itu tidak sama dengan kita. Sebab kehendak kita baru datang, baru tadi. Bila lah cadang nak datang masjid? Tadi baru teragak. Kalau tak ada semalam tak ada Rasul datang. Ya. Bila lah kehendak baru tadi. Baru. Kehendak kita ni baru. Besok tak tahu apa kehendak kita. Hari ni mungkin kita bercadang nak pergi Kuala nak pergi Kuala Lumpur lah besok. Ya besok tak jadi pula dah. Satu lagi kehendak kita ni berubah-ubah. Mutaghayyirun, berubah-ubah kehendak kita ni. Dan baharu. Adapun kehendak Tuhan itu qadim. Qadim bermaksud sedia kala. Bermaksud dah selesai kehendak Tuhan. Sebab tu sehingga disebut dah selesai dah. Siapa ke syurga, siapa neraka dah selesai. Dah selesai. Siapa ke syurga, siapa ke neraka dah selesai. Apa dalil dia? Siapa ke syurga, siapa ke selesai? Dalil dia, Tuhan tahu tak siapa masuk syurga, siapa masuk neraka? Tuhan tahu tak? Tuhan tahu tak siapa masuk syurga, masuk neraka? Tuhan tahu semua dia. Tuhan tahu siapa yang nak meninggal esok hari. Tuhan tahu siapa yang nak meninggal minggu depan. Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Tuhan tahu tu siapa yang buat. Dia sendiri yang buat. Dia tahu dia sendiri yang takdirkan. Allah Ta'ala tahu tak apa yang berlaku di padang mahsyar nanti? Allah Ta'ala tahu tak nasib kita? Kita tak tahu. Nasib kita dalam padang mahsyar nanti, sengsara ke bahagia, kita tak tahu. Tuhan tahu tak? Tuhan dah tahu. Sehinggalah siapa ke syurga, siapa ke neraka, Tuhan tahu ke tidak? Tuhan tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala tahu apa yang akan berlaku akan datang. Allah Ta'ala tahu tak siapa masuk syurga Firdaus, syurga yang nombor 2, 10, 3, 10 bawah? Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala tahu. Kemudian dia tahu dan dia juga yang mengkehendakinya. Sebab itu Nabi kata dalam hadis jaffal qalam, takdir dah selesai. Nabi kata Tuhan dah selesai. Nabi menceritakan hakikat dah selesai. Maka sahabat kalau dia tu, ya Rasulullah, tak payah apa-apa lah. Guru kalau beritahu murid keputusan dah ada. Exam belum begitu dia. Saya cikgu dia tak beritahu lah. Tapi cikgu dia balik Kelantan. Hotel kan payah nak bawa. Dia dah markah tu dah siap lah. Contoh negara boleh jauh Kelantan dia. Contoh tanda marah Kelantan Padang. Cikgu tu balik Kelantan. Selalu kalau balik Kelantan hotel cici-cici semua. Jadi selalu dia dah siap dah markah dah ni. Kan? Tak tahu memang hilang lah hotel, tinggal lah apa lah. Jadi kalau hotel jawapan hilang, terus nak buat? Pajam mata lah, pandang muka budak tu. Ni muka budak dia 50. Ya kan? Jadi maksud markah budak tu dah ada. Markah budak dah ada. Masuk besok. Tapi dia tak beritahu lah budak tu. Kalau dia beritahu budak tu, tak belajar lah budak tu. Markah dah ada, dia guna semua dah PE. Tak kacau lah budak dia. Tak apa-apa lah. Kau baca warna-warna pun, beri orang jawab pun, markah dah ada. Dia beri orang jawab, dapat markah 99, guru bagi 90. Jadi, kalau macam tu, tak payah. Begitulah kepahaman sahabat. Bila Nabi kata takdir dah selesai. Jaffal qalam.
takdir dah selesai. Maka sahabat kata, kalau begitu ya Rasulullah, serahlah. Tak payah buat apa-apa. Bukan begitu maksudnya, kata Nabi SAW. Takdir dah selesai, tapi kita tak tahu takdir kita apa. Nah, dan pada syariat, takdir dah selesai ini, takdir dah selesai itu hakikat yang dipahami hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Ya. Adapun kita tertakluk pada syariat. Ya. Tuhan perintah kita beriman, Tuhan kita perintah kita salat. Bila salat, Tuhan perintah kita khusyuk, Tuhan perintah kita banyak amal. Jadi kita berusaha untuk beramal. Tak boleh kita salah pada takdir. Sebab kita tertakluk pada syariat. Tetapi apa sahaja yang kita lakukan tidak terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan seseorang itu dipermudahkan dengan takdir dia yang azali. Seorang itu dipermudahkan dengan takdir yang azali. Bermaksud sekiranya azali dahulu kita ditakdirkan dengan takdir yang baik, maka di dunia ini kita berkehendak untuk buat baik. Maka kita mencari kebaikan, maka kita melakukan kebaikan, maka Tuhan nisbahkan kebaikan itu kepada kita. Tuhan nisbahkan kebaikan kepada kita. Ya. Dan sekiranya takdir Allah tadi yang tak baik, maka dekat dunia ni dia nak buat jahat saja. Payah nak buat baik. Dan dia dipertanggungjawabkan terhadap amal dia. Dia dipertanggungjawabkan terhadap amalan dia. Maka setiap sifat Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya qadim sedia kala, qudrah Tuhan itu sedia kala, iradah Tuhan sedia kala, bermaksud dah selesai. Bukan baru, bukan semalam Tuhan baru bercadang nak bagi hidayah kepada orang. Sekarang ramai orang barat dapat hidayah ni kan. Agak berbulan lebih Tuhan terlagak nak bagi hidayah sekali ramai orang dapat hidayah ni kan. Disebabkan Gaza ramai orang dapat hidayah. Bila lah Tuhan bagi cadang bagi hidayah? 3 bulan lebih apa ya? Sedia kalau dah selesai ya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sifat-sifat yang lain. Semuanya bersifat dengan qadim. Begitu juga kalam Allah Taala qadim. Sebab itu dalam akidah awam yang Imam Al-Marzuqi rahimahullah dalam matan kita kalamun istamar, kalam istamar. Kalam Tuhan itu sentiasa kalam. Maka katanya falaisa bisautin yuhaddithu min alif nun sin min ins dalam pada baca dalam perasaan alif nun apa dia berkata-kata Allah Ta'ala dengan tiada suara yang mendatangkan dari keluar nafas min insilali hawa au istikaki ajram wala biharfin yanqati'u biitbaqi syafah atau tahrik lisan. Allah Subhanahu wa taala berkata-kata itu, Allah Taala berkata-kata itu dengan tiada suara yang mendatangkan keluar nafas bisautin yuhadditsu min silal hawa. Allah Taala itu bukan berkata-kata dengan suara yang datang bernafas dan daripada berdempih. Berdempih kata. Berdempih akan segala jirim. Istikak ajram.
Jadi kalau kita makhluk sifatnya macam tu kan. Makhluk ni bila berkata-kata mesti suara kan. Mesti dengan suara berkata-kata. Dan insikat ajram bermaksud suara kita tu mesti kena pada jirim. Mesti kena pada suara tu mesti kena pada gendang orang tu kan. Kalau tak sampai gendang tu tak kotuk gendang tak sampai suara. Ya. Bukan mesti menggunakan jirim. Jadi walaupun udara ni tak nampak, tapi suara tu dia mengetuk udara ni. Dia kotuk. Contoh suara ni tak boleh nak terangkan, semua kita cakap dalam air. Dalam air tu tak mampu nak dalam air, tak mampu nak sampaikan suara kan. Bila udara boleh. Cuma cuba udara kosong. Boleh dengar tak? Cuba tengok. Tak boleh dengar. Suara kosong. Mana dia tak boleh mengetuk. Tak ada jirim yang boleh kotuk. Jadi suara ni keluar daripada mulut kita, kemudian dia mengetuk udara tu sampai ke telinga. Jadi kalau tak ada kosong, tak boleh. Itu makhluk ya. Makhluk itu. Istiqam ajram bermaksud suara yang keluar dan berdampak akan segala jirim. Berdampak dia mengetuk segala jirim. Jadi suara kita yang keluar bercakap ni dikotuk kan. Ada jirim, udara ni ada jirim dia. Dikotuk sampai gitu. Dia sampai. Jadi kalau orang kotuk pintu, tolongan bunyi pintu tu. Macam mana pula bunyi pintu boleh sampai gitu? Ada udara tadi kotuk sampai dah. Ada dari perantaraan ketukan jirim nama dia. Tinggi Imam Ghazali punya istilah ya. Istiqam ajram bermaksud suara tu boleh keluar disebabkan dia mengetuk jirim-jirim udara ni. Kalau tak dikotuk ya, tak sampai suara. Contoh dia cakap dalam air. Suara tak boleh nak kotuk jirim air tu sampai. Atau kita bercakap dalam bilik yang tak ada udara, hampa gas. Tak boleh sampai kan? Sebab dia tak ada jirim dia nak kotuk. Jadi begitulah. Dia nak sebut bezanya makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan daripada berdempit ataupun ketukan segala jirim, dan tiada dengan huruf yang putus, dengan berkatuk dua bibir atau bergerak lidah. Jadi kita ni bersuara, dia katuk lidah, nak sebut makan di bibi kalau tutup. Kalau tak tutup bibi tak dapat nak sebut makan dah. Kita sebut makan jangan tutup bibi. Sebut makan jangan tutup bibi. Tak dapat. Lemah je kita ni kan. Nak keluar suara nak sebut makan, bibi kena tutup. Ada pula huruf kena buka pula. Cuba sebut makan dengan buka bibi tu. Tak payah sebut. Jadi manusia ni berkata-kata dengan buka bibi, tutup bibi. Keluar suara. Dia fikir lah nak gambarkan makhluk ini. Atau dengan bergerak lidah. Ada perkataan lidah kena bergerak. Cuba sebut huruf R yang buat lidah. Kunci lidah tu. Letak lidah dekat bawah, letak lidah dekat langit-langit ke. Dia sebut rumah. Ada fail ada. Rumah tak ada ya. Lidah pula. Jadi bermaksud makhluk ini, manusia bercakap kena ada lidah, kena ada bibir, tutup dan sebagainya. Nak membezakan kepada Khalik Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, kata-katanya sebegitu. Ya. Jadi Imam Ghazali menyebut itu, memperincikan dia
supaya kita menyucikan Allah daripada bayangan kita sebegitu. Ya Allah Subhanahu wa taala kita sucikan dia daripada membayangkan sesuatu. Begitu. Dan sebagainya, ya. Nah, maka kalam itu dia kata bukan seperti makhluk yang ada suara yang memberikan jirim-jirim, bukan huruf yang terputus, dan bukan dengan terkatutnya dua bibir dengan bergeraknya lidah. Kemudian, ini masuk perincian yang khusus. Wa annal Qur'ana wat Taurata wal Injila waz Zabura kutubuhu al-munazzalatu ala rusulihi. Artinya wajib kita beriktikad bahwasanya Al-Quran, At-Taurat, Taurat kepada siapa? Taurat kepada Nabi? Nabi apa? Apa? Musa. Taurat Nabi Musa. Injil Isa. Zabur Hamdah dulu. Wa al-Quran wa Taurat wal Injil wal Zabur kutubuhu, semua itulah kitabnya al-munazzalah yang diturunkan ala rusulihi, segala rasulnya. Kita sebut itu Quran, bahkan Quran kalamullah, Taurat kalamullah, Injil kalamullah. Kemudian wa anna kalamahu, ini diperinci ni, wa anna kalamahu al-Qur'ana maqru'un bil alsinati maktubun fil masahifi. Terjemahan wa anna kalamahu al-Qur'an, adapun kalamnya Al-Quran maqru'un bil alsinah, itu dapat dibaca dengan lidah. Maktubun fil masahif, ditulis dekat mushaf-mushaf, kertas-kertas Quran itu. Mahfuzun fil qulub, dihafal dalam hati-hati. Kita hafal surah Ikhlas, kita hafal surah An-Nas, kita hafal surah Al-Falaq, kita hafal ayat kursi, kita hafal surah Duha. Dekat tu dah banyak-banyak hafal. Hafal surah Yasin, hafal surah Mulk dan sebagainya. Kalau hafal satu Quran, hafal sekadarnya. Jadi kita ni semua adalah penghafal Al-Quran. Takkan Fatihah pun hafal kan? Hafal Al-Quran adalah dia dulu. Satu kemuliaan sekiranya Al-Quran ada dalam dada kita. Hafallah sikit-sikit. Jangan kita bayangkan hafal Quran tu 30 juzuk. Itu memang tak semangat ni kita. Marilah hafal Quran. Terderaya dah. Dia tahu. Akal pun lemah. Kunci motor pun lupa. Hafallah sikit-sikit. Bila tidak pun kita ada Al-Fatihah dalam dia. Sebab apa yang ada dalam dada kita, itulah kita bawa alam barzakh ni. Apa yang ada dalam dada kita, itu yang kita bawa dalam alam barzakh. Jadi mahfuzun bil qalb. Al-Quran itu dihafal pada hati-hati manusia. Banyak dan sikit kan. Surah Ikhlas tidak hafal. InsyaAllah surah Ikhlas tu 3 kali baca orang dapat pahala Quran ya. Mudahnya nak khatam Quran. Nabi suruh kita khatam Quran setiap kali nak tidur. Macam mana nak khatam Quran? Mana dapat pahala khatam Quran? Baca 3 kali surah Ikhlas. Pun tak nak ya buat. Tak payah nak bahas. Mahfuzun bil qalb. Yani Al-Quran itu
terhafal dalam hati. Wa annahu ma'a zalika qadimun. Dalam hadis itu dia kata walaupun sebegitu bermaksud Quran kalam Allah yang dibaca dengan lidah, yang ditulis dekat mushaf, yang dihafal hati, annahu ma'a dzalika qadimun qaimun bizatillah. Dengan demikian itu dia adalah qadim. Kalau itu qadim, qaim bizatillah, berdiri pada diri zat Allah Subhanahu wa taala. La yaqbal infisal wal iftiraq. Tidak diterima bercerai daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iftiraq, bercerai, bil intiqal ila al-qulub wal awraq. Dengan secara berpindah. Kalau Allah Taala berpindah ke hati kita pula, oh Tuhan dah tak ada kata-kata orang, sebab kalam Allah kita dah masuk dalam hati kita. Atau kalam Allah dah tulis sama sahaf, tapi dah pindah. Tak. Kalam Allah pada dirinya, qaimun bidzati. Kalam Allah ada pada dirinya. Ini tulisan Al-Quran. Kita menghafal. Maka tidak, kalam Tuhan ada pada dirinya, pada zatnya. Dia seperti itu. Tiada boleh bercerai dan tiada tinggal pada zatnya itu dengan berpindah kepada hati dan tiada berpindah hanya kepada kertas. Wa anna Musa alaihi salam, dan adapun Nabi Musa alaihi salam, sami'a kalam Allah Ta'ala. Nabi Musa pernah mendengar. Nabi Musa pernah mendengar kalam Allah bi ghairi sautin, bukan dengan suara, wala bi harfin, bukan dengan huruf. Kama tara al-abrar zatallahi ta'ala min ghairi jawharin wala aradin. Tengok terjemahan. Artinya wajib kita i'tiqadkan bahawasanya adalah Nabi Musa alaihissalam itu mendengar ia akan kalam Allah dengan tiada bersuara dan tiada berhuruf. Seperti melihat oleh orang mukmin yang abrar akan zat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maksudnya, sebab tidak ada seorang pun melihat Allah Taala di dunia ini kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun melihat Allah dalam tidur itu harus, kata ulama, sebagaimana berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal telah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi 99 kali. Dan sampai 99 kali Imam Hanbal mengatakan, aku terlupa nak tanya satu soalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya aku bermimpi kali 100, aku nak tanya soalan. Maka ditakdirkan Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya. Dan dia bertanya kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, apakah amalan yang paling engkau sukai ya Allah? Oh, soalan itu dia nak tanya, tu lupa nak tanya. Maka dia bertanya, ya Allah, apakah amalan yang paling engkau sukai? Maka Tuhan jawab, bitilawati kalami, dengan membaca kalam aku, katanya. Jadi baca Quran. Amalan yang paling Tuhan suka baca Quran. Dengan faham ke ataupun tanpa faham pun dapat faedahnya, sama ada faham tak faham. Maka itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, melihat Allah dalam mimpi itu harus. Melihat Allah di luar mimpi itu pun harus juga. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah harus melihat Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Sebab setiap yang wujud harus dilihat. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah.
Allah Ta'ala itu zat yang harus dilihat di dunia dan di akhirat. Bukti Allah Ta'ala itu harus dilihat di dunia dengan permohonan Nabi Musa AS nak tengok Tuhan di dunia. Jadi mana mungkin Nabi Musa Rasul jahil tentang hukum melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermaksud Nabi Musa AS tahu boleh tengok Tuhan di dunia ni, harus. Cuma diizin atau tidak itu saja. Tuhan izin atau tidak, tapi keharusan ni harus. Maka Nabi Musa minta kepada benda yang harus. Cuma Tuhan tidak izinkan kepada Nabi Musa AS dengan sebab-sebab yang tertentu. Di antara sebabnya kata ulama, tidak ada seorang pun melihat Allah Ta'ala di dunia ini kecuali Nabi kita SAW. Sebab ketidakmampuan jasad kita yang lemah ini untuk melihat zat Tuhan yang baka. Allah Ta'ala zat dia baka. Kita ini fana. Kita ini adalah makhluk yang fana. Kono sikit COVID demam, lemah. Kono abu batuk. Lebih makan daging, gaut. Apa lagi? Kita ni jasad yang lemah, tak kuat. Kono panas, terbakar, hangui. Jatuh, patah. Tak kuat jasad kita. Sebab itu kata ulama, tidak ada orang mampu lihat Allah SWT di dunia walaupun Nabi Musa AS. Adapun dalam syurga, maka jasad kita bertukar jadi baka. Kita jadi baka. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kehancuran. Tak binasa orang. Bahkan tak ada sakit pun. Dalam syurga tak ada sakit, demam tak ada. Migraine ke apa tak ada. Kencing mani, kolesterol pun tak ada. Tak ada lagi sakit. Maka tu ada kisah pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, disebut dalam kitab. Ada seorang anak muda, Masya Allah, yang kuat beramal. Ada seorang anak muda yang kuat beramal. Abid, salih. Mana amalannya ibadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga hati dia jadi bersih, suci, tak ada maksiat, beribadat, sehingga dikatakan pemuda ini mendakwa bahawa dia melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata dia. Dia melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata dia. Sebab Allah telah bersuci. Maka kebanyakan ulama menghukum sesat pemuda ini. Ada sesat. Sebab itu kita kalau beramal banyak-banyak kena tanya orang alim tu. Tanya orang alim, tak ada itu. Jangan sendiri je. Beramal dah terabang dah. Kena tanya orang tuan guru. Macam mana tuan guru saya dah terabang dah. Zikir ni, tuan guru akan bantukan. Tak ada tu dah, setan semua tu. Ya. Tapi kalau tak ada panduan, dia sendiri, dia syok sendiri je. Tak tahu pergi ke mana. Jadi macam anak muda tadi, dah kuat beramal. Akhirnya dia nampak Tuhan. Maka disebut ulama menyesatkan dia. Dah selesai dah. Sebab tak ada seorang pun melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang melihat Allah Ta'ala di dunia itu adalah hati. Hati yo. Bersihnya hati kita, maka hati kita seolah-olah melihat Allah, disebut. Ka'annaka tarah. Seolah melihat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati kita bersinar seolah-olah melihat pada Allah. Itu ada hati ini musyahadah. Hati musyahadah, bukan mata. Kalau hati musyahadah pada Allah, ya silakan.
Tapi anak muda dia kata dia melihat dengan mata dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kebanyakan ulama menyesatkan budak dia dah selesai. Maka diajukan pertanyaan kepada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Syekh Al-Jilani beritahu kepada dia, tuan, apa pendapat tuan? Ulama semua menyesatkan anak muda. Pendapat tuan macam mana? Bawa aku kepada dia. Maka ada yang membawa Syekh Qadir Al-Jilani bertemu dengan pemuda tu. Wailah perubahan anak muda ni. Mungkin Syekh Qadir Al-Jilani berdialog dan sebagainya. Dan dia keluar kembali. Orang nak tahu ni pendapat Syekh Qadir Al-Jilani ni. Ulama tu dah menyesatkan kan? Maka dia tanya, macam mana tuan? Maka Syekh Qadir, pemuda itu betul. Betul pula. Semua masih kan? Pemuda itu betul. Mana? Kedudukan dia betul lah. Tetapi dia punya, apa dia sebut? Pemuda itu betul, tapi sangkaan dia salah. Pemuda itu betul, dia beramal, dia jujur, dia kuat amal, tapi sangkaan dia salah. Kata Syekh Al-Jilani, sebab hati dia terlalu parah. Hati dia begitu kuat musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia tak dapat nak bezakan yang dia nampak tu dengan hati ke dengan mata. Cantik jawapan tu. Aku kagum ulama dengan jawapan Syekh Al-Jilani. Taklah orang menyelesaikan budak ni. Budak ni hati dia terlalu parah sehingga dia menyangka lihat Allah dengan mata, sebenarnya tidak. Kata Syekh Al-Jilani, dia hanya melihat Allah dengan hati dia, tidak dengan mata. Tapi disebabkan dia keliru, maka dia berasa dia lihat Tuhan dengan mata, sebenarnya tidak. Kata Syekh Al-Jilani, dia tak nampak Tuhan dengan mata dia. Dia melihat Tuhan dengan hati dia. Tapi dia selamat jelas sangat sehingga dia keliru. Dia menyangka dia hanya dengan mata. Padahal budak ni betul amal dia, cuma dia tersalah anggap sahaja. Maka Allah terima kasih, jawapan yang menyelamatkan dua-dua daripada tersalah hukum dan juga daripada menuduh budak ni selesai kan. Apa dia kuat ulama. Itu jawapan yang hebat Syekh Al-Jilani. Bermaksud tidak ada seorang pun boleh melihat Allah Subhanahu di dunia ini walaupun harus pada akal, tapi tak ada seorang pun kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahaja melihat ketika malam Isra dan Mi'raj. Adapun di akhirat nanti, maka kita melihat Allah Taala dengan mata kepala kita berdasarkan Al-Quran. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan juga ayat Al-Quran yang lainnya. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kamu akan lihat Allah Ta'ala sebagaimana kamu lihat bulan purnama ini. Jadi bukan Allah Ta'ala bulan macam bulan kan? Maksud dia bagaimana kamu jelas nampak bulan, begitulah kamu akan jelas nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Maka adapun Nabi Musa alaihissalam, maka wajib kita i'tikad bahawasanya adalah Nabi Musa alaihissalam itu mendengar ia kalam Allah dengan tiada bersuara, tiada berhuruf, seperti melihat orang mukmin yang abrar, orang mukmin yang baik. Zat Allah Ta'ala itu, jadi bila melihat zat Allah Ta'ala itu tiada berjauhar, tiada berjisim, tiada mempunyai arat luas macam mana, tiada mempunyai rupa, tidak punya rupa, dan tiada bertempat pada satu tempat, dia tidak berpihak. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi pertanyaan macam mana, tak ada macam mana. Ya. Macam mana? Jadi sebelum kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun tak tergambar kita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tak tergambar kita. Bahkan menggambarkan itu satu kesalahan. Menggambarkan itu satu kesalahan. La tatafakkaru fi zatillah. Membayangkan zat itu satu kesalahan sebab tak ada yang betul.
tak mungkin betul. La tatafakkaru fi zatillah, tafakkaru fi khalqillah, wa la tatafakkaru fi zatillah. Fikirlah tentang makhluk, jangan kau fikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma khatara bi balika fa huwa khilafu dzalika. Setiap kita tergambar tentang zat Tuhan semua tak betul. Mana sebelum melihat kepada Allah pun tidak tergambar. Dan apabila kita melihat di akhirat nanti, dalam kitab Tauhid disebut keadaannya adalah tahayyuran. Dalam kitab Tauhid disebut, dalam kitab Tauhid disebut buka bab ru'yatullah fil akhirah. Di situ dibahas oleh Imam Ibrahim Al-Liqani bab ru'yatullah fil akhirah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah beriktikad bahwa akan melihat Allah di akhirat. Dalam Jawhar Tauhid diurai. Ibu-ibu, bagaimana keadaan manusia melihat Allah di akhirat nanti? Nah, tunggulah akhirat nanti. Sekarang nak gambar boleh. Dan bila dah melihat nanti, kata Imam Ibnu Al-Qani, tahayyuran. Tahayyuran ni kebingungan. Tidak ada kalam, tidak ada ayat, tidak ada kata-kata yang boleh digambarkan. Maka sifatnya disebut tahayyuran. Tahayyur ni kebingungan, kekaguman, kagum saja. Sebut itu. Ya. Bagaimana melihat Allah Ta'ala ni? Tahayyuran. Tahayyur ni kebingungan, kekaguman. Maksud tak ada kalam nak sebut. Untuk ya. Rasa kagum, tercengang. Tercengang. Tahayyur ni tercengang. Rasa tercengang saya. Tercengang, bukan tercengang macam tu ya. Tercengang dengan kelazatan. Kita ni kena tercengang tak seronok kan. Ni tercengang dengan nikmat, dengan kelazatan. Macam kita makan lah, dia sama sadar pada celah, entah tak payah nak ngobat. Tak sadar ke? Sadar, tapi tak payah nak ngobat. Tercengang. Ya. Sebut cerita, tak ada ibarah yang boleh ibarahkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syurga boleh, ya. Syurga kita belum tengok lagi kan. Dah tengok nanti tempat kita sebut warna dia merah, hijau, mani. Kita tulis ibarahkan. Nikmat syurga boleh kita ibarahkan. Bahkan bila kita menikmati nikmat syurga, kita akan membezakan dengan nikmat dunia. Makannya ni rasa macam sakit, rasa nyanyian kita. Kita tak lupa pada dunia gitu. Bukan kita lupa, tak lupa dunia. Kita tak lupa dunia. Kita makan buah-buahan, kita ingat balik dunia. Bukan lupa tak. Dunia bukan habis lupa je tu tak. Kita akan ingat dunia ni. Sebab itu disebut dalam akhirat itu ada satu tempat pertemuan. Disebut di apa? Diterjemahkan sebagai tempat lepak. Dalam syurga ada tempat melepak. Barang siapa suka melepak di dunia, tak ada yang melepak dalam syurga. Jadi dalam syurga ada tempat lepak, bersantai-santai. Ketika itu kita jumpa kawan kita. Kawan kita mana diam dah? Nun syurga bawah. Tak jumpa kita dah. Ya. Ataupun kawan yang ada syurga ke atas pun tak jumpa kita. Tapi bila hari melepak kita jumpa ni. Sebab jumpa. Apalah dibuatkan? Dibuatkan cerita dunia dulu. Cerita yang baik-baiklah dunia. Bicara ikan, apa yang mengacak. Dan bagi dasar jampul kan. Jadi jampul. Okey, gampang bangun rumah. Ada juga ya. Cerita ada tu. Bercerita kita tentang dunia itu. Bermaksud ingatan kita kepada dunia tak hilang. Sebab itu bila kita makan nikmat syurga, kita akan kontakkan nikmat dunia. Ini rasa macam pisang rasa ni. Pisang apa ke dunia? Pisang berangan. Ingat pisang berangan kan? Ya. Musang king apa semua kita ingat. Ya. Allah Taala sebut dalam Quran apa? وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار
kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Allah Subhanahu surah Baqarah, apabila manusia وبشر الذين آمنوا بالصلاة أن جنات كلما رزقوا منها من ثمرة setiap kali kita diberikan rezeki dalam surga itu dengan buah-buahan, kullama ruziqu minha min thamaratin qalu, maka mereka berkata hadzal ladzi ruziqna min qabl. Oh, macam inilah Tuhan bagi kita dekat dunia dulu. Tuhan bagi kita rezeki dekat dunia. Setiap kali kita dapat rezeki di akhirat, makan buah-buahan, kita kata macam inilah Tuhan bagi kita dekat dunia. Bermaksud kita ingat juga nikmat dunia kita. Buah-buahan yang pernah kita makan dekat dunia kita ingat. Dekat dunia mari kita makan buah temikai, buah anggur. Dalam syurga ada juga buah anggur dia. Tidak akan bezakan. Oh, lain ada lain. Dalam syurga ada daging juga. Oh, bagi daging kita makan daging dengan lampu, dengan kopong kasar sikit gitu. Dia mana teringat. Bermaksud boleh kita gambarkan nikmat-nikmat syurga. Adapun Allah Subhanahu wa taala tahayyuran. Tidak ada kalam untuk digambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah dikatakan Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah, tidak bersuara, tidak berhuruf dan sebagainya. Ala kulli hal Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kitab ada menyebut apabila Allah Taala mendengar kalam Allah, tidak ada kalam yang lebih indah berbanding kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah cantik, sempurna, kalam dia sempurna, zat dia sempurna. Sebab itu disebut dalam kitab, nikmat syurga itu dah sempurna dah. Nikmat syurga dah sempurna dah. Ma la 'ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Syurga itu mata kita tak pernah tengok kecantikan sebegitu. Telinga kita tak pernah dengar keindahan bunyi-bunyian. Dan hati kita tidak terlintas. Jadi sebegitu indahnya syurga, dia tetap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bermaksud Allah lebih indah. Sebab itu disebut dalam kitab, apabila orang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lenyap nikmat syurga. Fana kita, mana lupa kita dengan nikmat syurga. Sebagaimana lupa kita tentang dunia bila kita masuk ke akhirat. Ada riwayat menceritakan bahawa ketika mana manusia melangkah ke syurga pada hari pertama, maka terlupa. Bukan terlupa dunia bermaksud hilang ingatan, tak. Bermaksud terlupa kesengsaraan dunia. Sengsara dunia terlupa. Ataupun nikmat dunia lupa, walaupun dia dulu kaya, lupa sebab tenggelam dalam nikmat dunia, dalam nikmat syurga. Sehingga kalau orang itu sengsara di dunia, maka melangkah kali pertama, maka ditanya oleh malaikat kepada orang tadi, Tuan dekat dunia macam mana? Entah, tak pernah rasa susah. Sedangkan dia orang yang paling susah dekat dunia. Dia lah orang yang paling sorry, dia lah yang paling banyak penyakit dekat dunia. Dia yang paling hidup dengan sengsara. Tapi bila melangkah sedikit syurga, lupa tentang dunia. Maka dia kata, macam mana keadaan dunia kau? Rasa-rasa tak pernah susah. Begitulah sebaliknya, kata ulama, sekiranya orang melangkah kali pertama dalam neraka, maka lupa segala keindahan dunia itu. Macam kita, walaupun dah susah, ingat juga baginda sana, bagi panas sana, banyak sekali dah dari ibu susah, masih walaupun kita susah, ingat lagi masa sana kita,
Tetapi dalam neraka masuk lupa tentang kenikmatan dunia. Sebab tak begitu dahsyat sengsara neraka itu, maka dikatakan kali pertama orang masuk neraka, malaikat tanya, dunia kamu macam mana? Rasa-rasa tak pernah sonam, dia kata. Jawab menggelap dalam kesengsaraan akhirat. Begitu juga bila masuk ke syurga, sedangkan dia susah, macam mana dunia? Tak ada rasa tak pernah susah. Sebab sempurnanya syurga. Begitulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang melihat kepada Allah, lenyap nikmat syurga itu. Terlupa gitu. Macam mana nak gambarkan? Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna al-qasid. Rabbana atina hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.